Sebab itulah kita ni, kita buat jahat setara mana pun, kita buat gapo pun dalam hidup ni, tapi semaya jangan tinggal. Itulah orang. Jaga semaya, insya-Allah Allah akan jaga kita. Betul diri kita, betul sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengembalikan roh kita pada hari ini, dan Allah memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita, dan Allah memberi izin kepada kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna qabla al-maut taubah wa hamil al-Quran wa inda al-maut syahadah wa ba'da al-maut jannatan wa na'ima. Ya Allah, kurniakanlah rezeki sebelum kami mati kami sempat bertaubat dan kami dapat hafal 30 juzuk Quran. Ketika kami mati kami diberikan mati syahid, sama ada mati syahid di medan perang atau mati syahid dalam keadaan kami belajar dan mengajar Quran. Setelah kami mati, kami diberikan syurga dan syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya. Pada malam ini Allah masih lagi beri peluang kepada kita untuk kita duduk di dalam majlis ilmu, insya-Allah, di antara maghrib dan isya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia yang duduk tunggu di antara waktu solat dengan solat, maka Allah kurniakan kepadanya rezeki, pahala serupa dengan dia duduk semaya. Kita start semaya 7.24, 25 ataupun 7.40 masuk maghrib. Mayanya kita sapalah kita semaya isyak pula 8.30 malam ni, maka pahala dia serupa dengan kita semaya. Jadi benda yang sangat memberi kesan kepada hidup kita. Kalau sekadar aja kita ni nak tunggu waktu semaya, hak lain payah dah, mencabarlah sikit. Jadi waktu semaya maghrib ni, isyak ni, maka pada malam ini dalam amban Ramadan, nama ambang Ramadan, tapi boleh tak mengambil pun malam ni. Nama je ambil. Kita nak cari apa maksud ambang. Ingat ke mana mengambang? Maknanya dia nak nyetak aja baru. Nak nyetak. Maka semua orang, tuan-tuan, hari ni, malam ni, kalau saya umumkan malam ni, Tok Imam kata, Al-Fadhil Tok Imam kata nak umumkan tabung Ihya Ramadan malam ni. Tapi malam ni saya nak buat pengumuman bahawasanya malam ni lepas Isya kita pakat tarawih. Boleh ke tak tuan-tuan? Wana ada kata boleh, ada kata tak boleh. Was-was pula. Boleh ke tak? Boleh. Boleh sudah. Kalau boleh gak kita telefon kawan Maik mari ambil. Bapa saya mula benda gini? Sebabnya viral mari ada orang start ada di Indonesia tu semaya tarawih ada tuan-tuan. Dia tengok anak bulan semana tak tahu lah. Kalau sebelum ni viral di dekat Indonesia, viralnya tarawih 23 rakaat hanya tak sampai 10 minit tuan-tuan. 10 minit ya semaya lagu mana wallahu a'lam. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Lillah ya semaya kita.
Tuan-tuan tengoklah. Buka YouTube, buka TikTok. Semaya lebih laju daripada Ferrari. Sini orang sini insya-Allah lah. Naik juga. Ferrari kau naik Ferrari Rocher. Ferrari itu laju dah. Tapi semaya dia laju. Sebab dia ambil apa? Orang yang paling bertakwa dia kira. Orang yang banyak pengalaman. Maka orang banyak pengalaman, tu haji lah. Orang yang berpengalaman, orang yang menai 70 berpengalaman. Maka orang yang berpengalaman ni tuan-tuan, maka sepatutnya apabila pengalaman ada ni. Kalau kita kata buka ke ni, lepas ke ni, orang main ke apa? Main nudu water, budak-budak ni lepas gini. Ina we duduk gini. Ina we duduk gini. Kalau orang main, kau lama kau buat, ya buat. Sekali buat jadi. Ada orang 3-4 kali baru nak jadi. Maknanya kau lama kau mahir. Maka orang ni kau lama dia pandai semaya, kau laju semaya dia. Boleh tak gitu? Mana boleh. Mentang-mentang dia mungkin buat haji 10 kali kak. Kelik-kelik semaya. Hak sepatutnya 5 minit semaya. Dia pergi buat setengah saat. Allahu Akbar, sudah. Tak boleh. Walaupun kita mahir sama mana pun, kita tak boleh buat gitu. Maka tuan-tuan, apabila kita kaji ambar Ramadan ni, pokok pertama malam ni saya nak bawa 5 perkara je. Berapa saya bawa 5 perkara? Sebab 5 perkara kita nak mudah ingat. 5 rukun Islam yang kita kena tahan belakang. Kalau soal tiba-tiba letak emak ini, ayat rukun iman, rukun Islam ada berapa? Mata agak tak ingat. Dia mari ketah tak ingat. Hak skala dak mula-mula mengucap kalimah syahadat yang pergi ayat kau. Tu nak haji dulu. Tak ingat. Jadi 5 perkara ni yang pertama tuan-tuan. Kata Nabi SAW disebut sebagai umududdin. Tiga kepada agama. Gapo kat tiang kepada masjid ini? Masjid ini terbina, bangunannya mesti kena ada tiang. Kalau tak ada tiang, maka masjid ini tak boleh nak bina. Tak boleh nak duduk berdiri tegaknya masjid ini. Tapi tuan-tuan, gapo gak satu benda yang mana diciptakan tanpa ada tiang? Kenapa nama tanpa ada tiang? Bangunan ada tiang belakang. Kenapa nama hak tak ada tiang? Tak ingat. Langit. Pandai. Muja tak bawa duit banyak mana ni. Kalau bawa duit banyak boleh duit lah. Allahumma salli alaihi wasallam. Tiang ni tuan-tuan. Langit ini tak ada tiang. Jadi kalau demo boleh buat langit, boleh ciptakan langit tanpa tiang, silakan demo tak semaya pun tak apa. Masalah Allah ni kita nak buat bangunan, walaupun sebesar mana pun bangunan, kalau tak ada tiang tak jadi tuan-tuan. Jadi tiang utamanya semaya. Boleh puasa ni, ramai orang tekan. Abang bangun. Sahur. Sahur nak puasa. Tidak awak mana ni. Tapi tuan-tuan, bangun je budaknya. Bangun sahur, dekat dengan subuh, dia pun tidur. Bangun, cepat nak pergi sekolah. Patut orang tanya, semaya subuh ke tak? Tak. Maka tak pakai kerja. Walaupun kita puasa, kita setahun kita puasa tak berhenti. Tapi kalau kita meninggalkan solat, tak ada faedah hidup kita. Semaya ni tiada agama. Kalau siapa tak semaya, maka rutuhlah. Rutuhlah semaya dia. Rutuhlah agama dia. Jamil ni, tapi ni kurang lah sikit. Kalau saya ingat budak-budak dulu.
Orang panggil solat da'in. Raja dengar tak? Solat da'in. Raja dengar. Bukan coklat da'in tu. Coklat da'in kat kubur lah tu. Bukan Pulau Pinang. Solat da'in ni maksud dia semaya semua. Orang tanya semaya tak? Hamba semaya semua. Atas motor pun dia semaya. Atas kereta pun dia semaya. Dia semaya lagu mana? Dia semaya pakai niat. Maka kita pergi tanya dia. Dia mau semaya pakai niat. Sah. Kalau gitu kan, kita ambil nasi. Letak depan dia. Lepas tu suruh dia makan. Makan. Dia nak acu nak ambil. Tapa lagi dia. Bapa dia mau nak makan. Pakai niat sudah. Dah kata semaya boleh pakai niat. Makan pun boleh pakai niat. Tak boleh. Semaya ni kena semaya. Dan semaya apabila kita sebut dah semaya ni waktu ni tuan-tuan, kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan kelebihan ainama kuntum fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Ketika mana kita wahaituma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kita mana ainama takunu, mana-mana tu mu duduk mu boleh sembahyang belakang. Tu hebatnya kita. Kalau dulu nak sembahyang dia ada tempat. Sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, marinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kelebihan. Mula-mula diciptakan Allah mula-mula adalah Kaabah, Makkahul Mukarramah, Masjidil Haram. Hak tu mula-mula buat. Siapa dia buat? Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail. Kemudian lepas 40 tahun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas 40 tahun maka Allah minta Nabi Ibrahim alaihissalam pergi buat Masjidil Aqsa pula. Baru dia pergi buat tapak Masjidil Aqsa. Apabila kita kecek Masjidil Aqsa ni, maka orang akan pengen nampak Masjidil Aqsa ni warna kubah mah. Betul tak? Kubah mah. Sedangkan apabila kita kecek Masjidil Haram, maka orang tak kata Kaabah tu Masjidil Haram. Orang kata sekeliling dia tu Masjidil Haram. Tapi setelah dimanipulasi ke Israelnya, Yahudinya, dia pun letak Google ni, kata kita Google Masjidil Aqsa, dia akan nampak cantik kecil. Sedangkan Baitul Masjidil Aqsa ni besar dia, sama seperti besarnya Baitul Masjidil Haram. Sama besar. Dalam tu dia ada jarajing. Dalam tu dia ada pustaka. Kalau bahasa lain ni orang panggil kompleks Masjidil Aqsa. Dalam tu dia ada tepatnya nama apa? Sayyidina Maryam. Situ ada tepatnya burak ditambak. Burak ni. Bukan burak oil stasi minyak ni. Hak tu tak boleh pakai. Hak tu boleh berminyaknya. Sini ada burak oil tak Imeh? Tak ada. Kalau kau baca ni ada. Burak oil. Jadi burak ni tambak mana tuan-tuan? Dia tambak di satu tempat. Kalau orang ni, kalau bahasa orang Yahudi ni, dia panggil ke? Dinding ratapan. Orang Yahudi duduk gini tu. Dia nak cari orang Yahudi ni, gapo ni dia punya pihak dia kecil. Pihak dia kecil gitu. Lepas tu dia duduk kat dinding tu. Buat gitu. Tu orang panggil dinding ratapan tu. Jadi sebenarnya itulah ha'iqatu burak. Tepatnya ditambaknya burak. Yang mana Nabi-Nabi siapa dia nak naik langit, maka dia kena naik Masjidil Aqsa. Dia tak boleh naik ke Masjid Poyok. Kalau naik ke Masjid Poyok, panggil pejabat agama mari ambil. Dia mau naik mana langit? Mau naik ke Masjid ni, ke Masjid Poyok ni. Siapa bawa? Tak email kita bawa. Jadinya dia boleh naik situ je. Situ je highway dia. Nak naik langit, nak pergi naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Sidratul Muntaha, situ je tempat.
Itulah masjid yang mana dibesarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam dunia ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, jangan kamu la tashuddur rihal illa thalath. Jangan duk sungguh nak pergi travel ke, nak pergi jalan ke, nak pergi bersiar ke, melancong ke. Tetapi 3 tempat ni wajib kat atas kita pergi. Mana? Pertama, Baitul Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Siapa ada pitih, 3 tempat ni kena pergi. Sebab dia ada pahala-pahala di setiap masjid ni tak sama berlaku. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dia sebut situ 2 kali. Dia sebut situ 2 kali. 2 kali tu maksudnya apa? Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Maka tuan-tuan, kalau kita buka dalam surah Al-Isra, tuan-tuan akan dapati hanya ada 2 kali ya perkataan yang menunjukkan kata kena sujud. Wa yakhruna lil adqani sujjata. Ada perkataan sujud. Ya suruh kita sujud. Maka tuan-tuan buka surah Al-Isra, ada 111 ayat. Maka 111 ayat dia ada 2 kali. Hebatnya Quran. Dan kalau kita balik muka surat 281, maka kita akan dapat ayat dia, Inna Ibrahim kana ummatan lillahi hanifah wa lam yakun minal musyrikin. Dia sebut Ibrahim. Dia nak kata siapa yang buat Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram? Ibrahim. Tuhan susun comel tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kaji Quran, tuan-tuan akan bukan sekadar masuk Islam, bahkan semakin rindu kepada Quran, semakin sayang kepada Quran. Orang yang masuk Islam disebabkan ada orang buat kajian, dia kata apa? Dia saintis baru jumpa tangan ni, kulit ni dia ada sensor dia. Jadi kalau terbakarnya, punahnya kulit ni, dia boleh ambil kulit tempat lain, kita efek tempat lain. Maka ulama mari ayat apa? Mu kata muhak pertama Quran sebut 1400 tahun yang lalu. Dia sebut apa? Badalnahum junudan ghairaha liyadhuqul adab. Tuhan sebut, aku buat masukmu dalam api neraka. Aku buat mu ni jadi gana, mu kena bakar, lepas mu kena bakar, aku tukar kulit mu. Aku tak kata aku tukar tulang, tukar apa nama ni? Isi-isi dalam dak, aku tukar kulit. Sebab apa? Tuan-tuan saya nak suruh kutip mentah. Jangan kutip degah, terus kutip tangan kata. Kutip. Sakit tak? Degah sikit. Sakit kan? Kalau kita rasa sakit di padang mahsyar, dalam syurga ataupun dalam api neraka, rasa dia suka kita. Bahkan lebih lagi. Jadi orang lepas dia tahu kata Quran sebut 1400 tahun yang lalu, menyebabkan saintis ini masuk Islam. Sebab benda tu je. Tu hebatnya Quran. Ada orang sekadar dia dengar Quran, dia tak aja dengar. Dia kata, ya Allah tenangnya, apa nama kat tenang ni? Lama-lama dia pun jumpalah hak tenang tu Quran. Jadi hak tenang ni Quran menyebabkan dia masuk Islam. Bahkan dia bukan sekadar masuk Islam, bahkan dia semakin hari semakin faham dengan Quran. Bukan biasa-biasa Quran. Kita nak jaga bab semaya tadi. Malam ni saya nak bawa, kalau bab semaya, jaga semaya 5 waktu cukup. Tak perlu jaga semaya 6 waktu, 5 waktu ya. 5 waktu tu. 5 waktu ni tuan-tuan, kita pilih daripada 1, 2, 3, 4, 5. Kita pilih hak mana kita nak semaya di masjid. Pilih. Kita nak semaya waktu subuh ke? Kita nak semaya waktu zuhur ke? Asar ke? Maghrib ke? Isyak?
kita pilih. Sebabnya kalau dalam hidup kita tak rajin mari semaya di masjid, jangan harap Tuhan nak matikan kita disolatkan jenazah dalam masjid. Kita tak akan dapat solat di masjid. Kalau kita tak mari masjid, ni saya kecek ni supaya orang yang duduk dalam ni rasa nak mari masjid, rasa nak mari masjid. Biar kita mati ni, siapa dia yang solatkan jenazah kita? Anak kita. Tak ada anak, suami kita. Siapa ada suami kita? Sahabat hak dekat dengan kita, warga-warga hak dekat dengan kita. Tapi kalau kita ada anak, kalau anak kita solatkan jenazah, itu di antara tanda seorang itu mati husnul khatimah. Mati dalam keadaan mati yang baik. Kita nak cakap orang ni mati baik ke tak? Di antara tanda dia, bukan wajib, di antara tanda dia, maka orang ni disolatkan jenazah oleh ayah dia, oleh anak dia. Kita boleh tengok hak dia lah kekerek, mati sekeluarga kan, tinggal 2 orang. Nama apa tengok? Tak ingat nama, biarlah nama tu. Tahu kan? Hak mati sekeluarga tu. Tengok siapa solat jenazah? Anak dia. Anak solat jenazah dengan beza ke tak dengan Tok Imam, hak lorak gaduh, hak lagi mayat pak lain pula. Beza ke tak? Bukan nak Tok Imam lorak gaduh dak. Bukan nak kita dak, beza dia. Beza dak anak. Dia nak akad takbir tu ketat panggil. Betul ke tak? Ayah kita, mak kita. Walaupun kita kata Tok Imam ni habis juru, habis lepas dah. Habis imam kuat dah. Tak sama dengan anak yang solatkan jenazah. Saya nak minta semua yang mendengar secara online ke hot depan ni, kita ubah suasana. Biar anak kita ataupun biar anak yang akan solatkan jenazah untuk ayah ataupun mak dia, ubah suasana. Niga anak duk mana? Anak duk tangga tu. Anak duk bawah duk tanah. Buat ngau? Insya-Allah ayah mati. Kalau kasar sikit celaka anak ni. Minta maaf lah ayat ni. Kalau kasar. Mu tak reti ke? Ayah mu baru meninggal. Tapi duk insya-Allah kat bawah. Kita tak pandai semaya. Mari naik Tok Imam. Boleh ke hamba akad takbir saja? Hamba tak reti. Sila. Ada masalah. Sekadar akad tangi akad je. Rugi kita tak ambil pedoman. Niga lepas ayah mati, boleh bolak tu hebat lah nak kereta ayah. Tapi tak berebut nak solat jenazah. Kereta, harta jangan berebut habis tak boleh nak cerita. Ini dunia sekarang. Apabila orang buat kaji, tetes semaya ni tuan-tuan, maka orang akan dapati lebih daripada 80%, lebih kurang, lebih daripada 80% umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak semaya. Tak semaya. Dia buat remeh-remeh apa semaya. Hak lebih dahsyat lagi, dia buat live lagi, dia kata apa? Ambo ni boleh puasa, ambo tak puasa. Berapa follower dia? 1 juta. Tahu tak follower? Follower pengikut dia. Pengikut di TikTok kau. Follower 1 juta. Buat live dia kata, minta maaf, ambo nak gayak. Saya ni tak puasa. Tak kaji puasa. Lepas tu dia katakan apa nak? Kita tak puasa ada sebab. Sedap bunyi dah. Maka dia kata, kita tak puasa sebab kita tak semaya. Sidik lah. Tapi orang panggil gong. Tak apa sidik lah. Puasa wakaf pun muka tak semaya. Allah akbar, pandainya dia muka cek.
Rasa nak ambil lada tu nak ciri-ciri mulut. Kalau kita tak semaya, tak puasa, tak sedar korang. Tak sedar korang. Senyap kita sudah. Kata Nabi SAW, siapa dia bangga dengan kesalahan ataupun dosa yang dia buat, maka aku haramkan dia masuk syurga Allah. Dia ada satu istilah bahasa Arab saya tak ingat. Golongan ni Allah haramkan syurga untuk dia. Dia rasa bangga. Dia tak semaya, dia tak puasa, dia tak buat amal ibadah, dia tak tak bayar zakat, dia rasa bangga. Apabila kita kecek buat semaya tak ni, maka gapo semaya yang kita perlu buat? Kita nak jaga, iaitu kita nak jaga semaya berjemaah. Ramadan ni nak jaga semaya jemaah. Daripada 5 waktu ni, pilih siap-siap lalu. Kita nak pilih 3. Berapa 3? Subuh, Isyak. Subuh ke? Subuh, Gorek tak berapa mana gorek. Gaduh nak puasa. Jalan ke tak? Tengok pan ni kan. Gorek kita nak tak ada. Tak banyak siapa saya pun. Tak ada juga. Kita jaga. Tak payah 3 lah. 2 je dulu. 2 je dulu. Subuh, Isyak. Jaga 2 ni. Hak lain. Semaya lah mana pun. Tapi kita semaya berimeh. Boleh. Semaya dengan bini kau, semaya dengan anak kau, semaya dengan pasukan masing-masing tim pejabat kau, semaya lah mana-mana tapi semaya berjemaah. Jaga jemaah. Barulah kita ni tenang hidup. Lebih-lebih lagi barulah kita rasa Ramadan tu Ramadan sungguh. Ada seorang pelajar saya. Kalau pelajar saya, kita tak sebut pelajar umur 2 tahun, 5 tahun, 10. Pelajar saya umur 70. 80. Tapi pelajar ni umur dia 85 tahun ni. Ada umur 85 dah dia. 85. Tak cerita. 80. 87. Oh, alhamdulillah. Doa ke saya lah. Doa saya banyak. Orang yang umur dia banyak ni, Tuhan beri makbul doa dia. Mesti ada amalan dia. Nanti tanya dia. Amalan istiqamah dalam hidup. Jadi umur dia ni, 85 tahun ni. Dia jalan kan. Dengan kita orang muda ni, sama regah. Naik motor dapat tak. Umur dia, start umur dia 30. Siapa kala ni umur dia 85, dia tak aja tinggal takbiratul ula. Apa takbiratul ula? Tu imam akad takbir Allahu Akbar, dia akad Allahu Akbar. Tak aja tinggal. Dia tinggal hanya 5 kali lah dalam hidup dia. Tu teriak tak boleh nak cerita kat orang, teriak tu lah teman. Allahu Akbar. Kalau gorek lain 7.24 pukul 7 dia sapa dah. Sapa tu dia duduk baca Quran. Tadi saya sapa lebih kurang dalam 7.10 lebih kurang. Sapa saya. Adalah 2 orang. Tak tahu mana sah. Tu haji kita. Nampak duduk situ. Tunggu. Awal dia sapa. Dan saya tu tunggu-tunggu hari kematian dia. Bukan nak suruh mati lalu tak. Tapi kita tunggu hari kematian dia. Saya yakin dan percaya Allah akan muliakan dia. Hak tentu ramai. InsyaAllah yang seterusnya, insyaAllah lah. Di antara tanda-tanda ni, langit mendung. Kita rasa tenang dengan orang ni. Orang kecek. Tiba-tiba boleh mari. Sampai 1000 orang mari. Kita tak tahu orang ni mari mana. Kenal kau? Kenal kau? Ada orang dekat sini ni, dia duduk. Apa nama tempat? Alah apa sembah ni lah. Pembuluh kan? Dalam pembuluh tu apa? Kampung apa tu? Dalam pembuluh tak Imam? Masuk dalam sikit. Bukan kemudian ada seorang.
Kau saya tak ingat lama kau. Kono kau ni, ya kau ni masuk dalam. Ala kau macam kocok kan? Betul. Ala kau tu ada tempat, nama tempat. Saya tak ingat lama. Dia ni hari yang mati hampir orang mari mayat jenazah dia hampir 700 orang. Solat jenazah. Mati hari Jumaat. Allahu Akbar. InsyaAllah dah. Kita semua hak duduk dalam ni dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam Tuhan pilih kita mati hari Jumaat. Amin. Oh tak bunyi amin. Dengar sikit. Kau fokus. Doa sekali lagi. Ya Allah, semoga Allah kurniakan kita dan mendengar secara dalam masjid ini dan semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mati hari Jumaat. Kita disolatkan jenazah di dalam masjid insya-Allah. Amin. Jadi apabila kita ni jaga 4 sembahyang tadi, saya nak bawa pula sembahyang 5 waktu ni dia ada berapa? Dia ada 17 rakaat. 17 rakaat. Tapi Ramadan ni kita nak jaga 40 rakaat. Berapa puluh rakaat? 40 rakaat. Lagu mana? 17 rakaat adalah waktu yang kita duduk sembahyang wajib. Lagu mana 17 rakaat tu? 2, 4, 3, 4. 2, 4, 3, 4 jadi 17 rakaat. Kemudian tambah pula rawatib 12 rakaat. Jadi 17 tambah 12 apa? 29. Tambah sebelah lagi. Sebelah tu tambah mana? Raweh 8 tambah 3 jadi 11. Jadi berapa sama? 11 tambah 12 tambah 17 jadi 40 rakaat. Ini asas. Ramadan ni nak jaga 40 rakaat. Lagi tak cukup 40 rakaat, selagi itulah kita gajah boleh 40 rakaat. Boleh. Kata Nabi SAW, siapa yang jaga sembahyang rawatib 12 rakaat setiap hari, maka Nabi sebut dia akan dikurniakan satu buah istana di dalam syurga nanti. Boleh istana. Rumah kita ada sebesar ni, besar masjid ni. Boleh tentu. Kalau ada orang rumah dia ni besar daripada masjid ni, belum tentu dia ada istana dalam syurga. Walaupun rumah kita ni rumah banglo biasa ataupun rumah batu biasa, tapi kalau Allah kurniakan rezeki kepada kita jaga solat rawatib ni 12 rakaat setiap hari, Allah kurniakan istana dalam syurga. Siapa sini dia tak say istana? Jatuh tangis. Tak say belakang. Kenapa nangis lah? Dia tak faham. Dia tak faham. Nak istana belakang. Ketika mana Siti Asiyah, isterinya Fir'aun, laknatullahi alaih. Ketika mana dia ni, dia tengok bini dia, maka dia nak bunuh bini dia ni sebab bini dia ni beriman kepada Allah. Maka ketika itu Siti Asiyah berdoa dalam surah, kalau kita buka Quran, surah At-Tahrim ayat ke-11, tuan-tuan akan baca. Doa dia agama, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumid zalimin. Kata yang bernama Siti Asiyah tadi, isteri kepada Fir'aun, ya Allah, aku ni mungkin aku akan dibunuh kejap lagi. Tapi aku nak minta sangat-sangat denganmu, aku nak keyakinan, maka tunjuklah depan mata aku ni istana dalam syurga.
Maka ketika dia ni meninggal dunia, tengah duk nazak ni, maka Allah buka mata dia, buka hijab dia ni, dia boleh tengok syurga, dalam syurga dia istana. Siap. Fir'aun tengok, wah no, bini aku mati. Mati senyum. Sopong mati Piramli. Piramli kan mati senyum. Mati dalam iman. Jadi dia mati tu, Allahu Akbar. Allah bagi dia boleh nampak dah syurga. Nampak dalam syurga lagu mana? Istana dalam syurga dia. Tuan-tuan, kita nak supaya kita nak mintalah rezeki dengan Allah supaya 100 hari sebelum kita meninggal dunia, Allah kurniakan tanda-tanda untuk kita sentiasa buat amal ibadah sebelum 100 hari. Biar 100 hari sebelum kita nak meninggal 100 hari ini, Allah beri tanda-tanda dah kita nak mati dah. Siapa dekat sini dia ada tanda-tanda dah? Tak berani. Tak berani. Takut ada tanda-tanda dah kat jolok. Kalau kita ada tanda ni, maka ketahuilah Allah muliakan kita. Sebab tu 100 hari ni, kalau orang ni berasa dia nak mati, Allah hebatnya orang ni. Dia boleh berasa. Ada seorang hamba Allah. Dia, saya kenal dia. Kecek ni. Segala benda, uyak berlaku. Orang kata, mula uduh lah. Kecek lepas. Kecek lepas. Tapi ujian dalam hidup dia, orang atas sihir dia. Start daripada yang muda, sampailah ke mati dengan sihir. Bukan mati dengan dia sihir dah, kena sihir. Mati orang tuju mati. Jadi tuan-tuan, nak katanya Tuhan nak muliakan dia ni, lebih kurang dalam seminggu, 2 minggu dia nak meninggal. Sekala dia sibuk duk pergi kedai makan, dia kerja kedai makan. 2 minggu sebelum tu, tak ada orang nak bel, duk masjid. Masjid. Maka Allah kurniakan kepada dia. Dia mati hari Jumaat, tuan-tuan. Mati hari Jumaat pula, semaya mana? Semaya di masjid bandar Tanah Merah. Masjid bandar kecil ke besar? Agak-agak berapa orang? Semaya jenazah. Hak lebih gembira lagi, hak solat jenazah dia, anak dia pula. Hak email ni tak kenal mana pun dia, anak dia. Mari sila. Anak Allahu Akbar. Mulia ni. Sebab itulah kita ni, kita buat jahat setara mana pun, kita buat gapo pun dalam hidup ni, tapi semaya jangan tinggal. Tu lah utama. Jaga semaya, insya-Allah Allah akan jaga kita. Betul diri kita, betul sikit. Zaman saya kecil, ayah saya ni, dia paksa saya mari masjid. Paksa pergi masjid. Apa ke tahap kita masa tu dikata 5. Nak kata serabutnya kita ni. Kata tak dapat hidayah molek lagi. Dapat tahap kita kata dalam hati, kalau aku nikah ni, aku nak duduk jauh daripada masjid, aku tak sikit-sikit. Umur 17 kan. Kita kata betul kan, tak sikit masjid. Tapi tak royak lah ke dia, royak dalam hati kan. Tapi lah ni, kena mari sombong. Gorik kena sampai masjid. Ada kuliah lama. Jadi nak ceritanya, bahawasanya, apabila dia wajib kita mari masjid sama kita gini, zaman budak tu pula, zaman kita kecil lagi, orang berkorek, kita pun, orang start semaya, Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, main lagi ke luar. Gemari. Orang nak Allahu Akbar, nak tahiyat akhir, tahiyat punya tahiyat gerah. Duduk tahiyat, orang bersalin, Assalamualaikum. Kita pun bersalin, Assalamualaikum. Lepas tu, orang pun start kuliah.
start kuliah tu gak, kita turun tu gak, orang main bedil, kita main bedil. Orang start biasa, lepas tu orang start main esa, kita pun semaya esa. Kita tak semaya esa, kita pergi mari pula. Pergi main. Lepas tu orang nak wisalah, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tanya, ayah tanya, semaya tak? Semaya. Itu jangan bodoh. Lah ni agak-agak kita berasa ke nak qada semaya kita. Hak ni hak je kecek, hak je berasa ni. Hak je berasa. Kita hak tak berasa ni. Berasa nak qada ke nak semaya kita. Sebelum jadi nama ustaz ke, jadi nama Tok Email ke, Tok Bilal ke, Tok Siak ke, orang panggil Tok Gama. Tok Meneh, Tok Ngulu atau orang Tok Jora ke. Nakal tu kat umur 15 tu nakal kita. Kita buat semaya tak semaya gitu. Tapi kita nak qada ke tak? Kena qada. Wajibkan diri kita qada semaya lepas-lepas. Tak payah ambil banyak. Ada tanya saya ambil Isya. Isya memang saya wajib diri. Kita semaya qada Isya. Kita buat atur dulu. Hak lain kadang-kadang kita tak ada. Kita buat solat. Apakah kita boleh istiqamah 5 waktu kita qada semua. Ada semaya kita qada. Sebab semaya ni penting semaya. Sebab apa saya tekan semaya supaya Ramadan mari pada Ramadan tahun ni, lepas aja Ramadan kita rasa suka dengan semaya. Bukan mudah nak suka dengan semaya dah. Bukan mudah. Maka yang kedua, tadi yang pertama jaga bab semaya, yang kedua kita banyakkan bersama dengan Quran. Bapa kena banyak bersama Quran. Hari ini bapa Sayyiduna Jibril dia jadi ketua malaikat. Bapa sebabnya Allah kurniakan kepada dia ni dia bawa Quran. Kita nak bawa bahasa lah ni orang panggil seketika dia bawa bank, bawa pitih ya. Jibril tu dia jom bawa Quran. Maka dia turun pula Quran ni, turun satu malam yang dipanggil malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah turunkan Quran sekaligus ke langit, dia panggil langit dunia, panggil Baitul Izzah. Sekaligus maka malam itu malam yang sangat mulia. Siapa beribadah pada malam itu, maka ibadahnya seperti 1000 bulan. 1000 bulan ni berapa? Sama dengan 83 tahun, 3 bulan lebih, ataupun mudah kita nak ayat 83 tahun, 4 bulan. 83 tahun, 4 bulan. Tuan haji kita, tak ayah kita ni, umur 87. Malam Lailatul Qadar, tak ayah haji, dengar tak? Suara saya dengar. Dengan molek dah. Minta doa banyak, kita pakai doa ke dia biar dia boleh malam Lailatul Qadar Ramadan tahun ni. Supaya apa? Umur dia 87 tahun. Sekali dia boleh Lailatul Qadar, insya-Allah syurga dia dengan izin Allah. Amin. Kita doa orang dapat Lailatul Qadar, maka Allah doakan kita supaya kita pun dapat lebih pada itu. Waktu suruh doa orang. Doa biar orang ni boleh malam Lailatul Qadar. Kita umur sekarang ni umur kita 70. Maka 55 kali dah kita mendapat apa? Mendapat oleh puasa. Kalau kita umur 60, maka hari ni 45 kali dah kita menuju kepada Ramadan. Kalau kita hari ni umur kita 40, maka 25 kali dah kita puasa. Kalau kita lah ni umur kita 30, maka 15 kali dah kita berpuasa. Apa kira 15? Sebab umur kita mula akhir balik umur 15. Tengok sendiri, kalau kita umur 40, 25 kali. Maka kita cek 25 kali ni tuan-tuan,
Berapa kali dah kita dapat malam Lailatul Qadar? Cek sini. Nak cek lagu mana ustaz mana yang tahu tu yang pilih. Dia mau bangun ke tak? Kalau tak bangun tak boleh lah. Sipir dia mudah. Tapi lagu mana kita nak boleh juga malam Lailatul Qadar ni, walaupun kita tak bangun pukul 4, pukul 3, pukul 5 pagi sebelum subuh. Maka hari ni saya nak bui satu rahsia yang Nabi SAW ajar kepada kita. Jaga dua sembahyang. Mana saya sebut tadi. Jaga subuh, jaga isyak, jaga subuh. Sembahyang berjemaah. Maka pahala dia seperti mana dia sembahyang semalam. Kalau kita kerja syih malam, kalau apa kita gini, maka kita sembahyang berjemaah. Di mana? Di tempat kerja masing-masing. Jaga dua sembahyang. Isyak dengan subuh. Pahala dia serupa dengan sembahyang semalam. Boleh jaga sikit lagi. Kita start sembahyang isyak dengan Tok Imam. Sampai kita tarawih. Lepas tu, lepas tarawih. Buang dengan sembahyang dengan Tok Imam. Sembahyang witir sendiri. Salah. Lama orang buat amalan. Sembahyang isyak sekali dengan Tok Imam. Lepas tu sembahyang tarawih. Sudah sembahyang tarawih, dia pakak pergi lari belakang. Nampak lebar lah. Sebab sembahyang witir sorang. Oh lebarnya sembahyang sorang. Ilmu tak cukup tu orang panggil. Tak kena cara. Sepatutnya dia kena sembahyang isyak, sembahyang tarawih, sembahyang witir sekali dengan Tok Imam. Barulah dia dapat pahala sembahyang semalam. Ibadah semalam. Ni enggak ikut dan apa orang pakak pergi lepas sembahyang witir kat pakak pergi belakang, dia pun turut je. Orang panggil pun turut. Ada Tok Imam sini pak kita? Tak ada. Oh, jogo. Tok Imam royak tak ada dah. Bagus Tok Imam kita. Tunggu kuih pun habis. Tok Imam baca panjang ke Tok Imam? Pendek-pendek je. Bukan pergi sembahyang tu, Masjid Tanah Merah. Masjid Tanah Merah ni sejus malam. Tahun ni tak tahu Allah Alam. Yang kata malam 27. Kalau sini pun lagi, insya-Allah sana tu, dia masuk je sembahyang isyak, masuk tarawih tu kan, dia sembahyang tarawih mana? Dalam kereta. Sembahyang tak tarawih, pergi tak tarawih, pergi tarawih. Sembahyang tarawih mana dalam kereta. Rugi kereta. Lepas tu, orang bertanya pula, Ustaz, saya sembahyang dah witir. Lepas tu saya tak boleh sembahyang lah tajuk apa ni. Tak kena cara. Cara dia mau buka balik sembahyang 2 rakaat. Lepas tu dia mau tutup balik dengan witir. Habis cerita. Kita buat amalan ni biar kita ada ilmu. Jangan ikut tunggu orang lah. Rugi sangat-sangat. Jadi kita dengan Quran ni pula lagu mana? Biar kita tengok Quran. Hari ni balik rumah pakat buka Quran. Mula-mula buka Quran ni, ambil Quran. Mana Quran saya? Contoh Quran ni kan. Mula-mula kena buat apa? Buat gini dulu. Tiup dulu. Berabuk Quran. Bukan tiup dulu nak rakyat kata barakah tak. Tiup muka berabuk. Berapa lama tak baca? Setahun dah tak baca. Tak tahu. Saya tak banyak siapa-siapa tu kita klik tengok diri. Kalau lebih sedih lagi, dia buka Quran, ada tai cicak. Oh ni berat. Ada tai cicak kat Quran. Allahu Akbar. Hinonya diri kita. Tak berasa dosa diri. Ni yang tengok anak kita letak Quran bau. Adik-adik jangan akak tak Quran. Tu rumah baca Quran pun. Tapi dia kata apa? Ustaz, saya nak baca Quran lagu mana? Saya tak pandang ngaji. Iqra pun tak pandang. Ni. Saya ngaji Iqra. Iqra alif bata. Ngajar online. TikTok pukul 11 ni ada. 11 lebih. Pukul 5 pagi, pukul 7 pagi,
3 petang, sebelah malam mengajar Iqra. Dulu kita mengajar makhraj sifat, mengajar benda-benda tinggilah. Lama kelamaan kita rasa ramainya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pandai mengaji. Kita mengajar Iqra. Maka hari ini siapa tak pandai mengaji Quran, dia kena pergi cari tok guru Quran. Nak cari mana? Belanda. Kalau malu tak si jumpa tok guru, dia mau ada duit sikit, dia mau beli Quran hot pen gitu. Tahu tak Quran pen? Letak dia bunyi. Ngaji hak tu. Lepas tu kalau berasa okey sikit, mari jumpa dengan Tok Imam. Baik Tok Imam, hamba ni tak pandai ngaji Quran, acu tolong ajar. Ajar. Kalau tak berani jumpa Tok Imam, jumpa anak, minta anak ajar. Malu dengan anak, jumpa dengan saing. Malu jumpa dengan saing, cari tu guru hak duk jauh-jauh. Malu juga. Dia mau berat, banyak alasan dia tu. Yang mana alasan ke apa? Kalau dia mau nak beri alasan, boleh. Dia mau jangan beri alasan kepada manusia. Dia mau kena beri alasan depan muka laki. Beri alasan depan muka laki, insya-Allah. Garanti ke apa? Yang ambil penukur dia, katok sekali, pun jatuh. Siapa dia tak pandai ngaji Quran, minta tolong banyak-banyak, jangan mati lagi. Kalau mati tak pandai ngaji Quran, insya-Allah dia tak sama alam kubur. Tuan-tuan tak percaya? Tuan-tuan mati lagi. Terah mati. Tak percaya terah mati. Tak tahu selamat ke tak? Dia tak tanya kita ni pandai alif batas tak. Dia tanya kita ada usaha tak nak ngaji Quran. Zaman muda kita sibuk dah. Zaman tua sibuk pula. Sibuk cara ke cucu pula. Allahu Akbar. Sibuk. Lepas tu alasan 1,100 juta alasan pun tak apa. Tapi kena depan muka laki. Muka laki. Muka laki mari dia hambak belakang amalan kita. Dia hambak amalan sedekah kita, amalan zakat kita, amalan semaya kita, amalan kita buat baik dengan orang, semua dia hambak belakang. Tapi saja yang kita boleh hambak amalan Quran. Dan daripada 1,236 ayat Quran ataupun 114 surah Quran ni ada 30 ayat. Satu surah iaitu panggil surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai ayat ke-30 Quran ra'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Baca semua setiap malam. Dia mari dalam keadaan dia katakan apa? Muka laki nak tanya, "Marabbuka?" Kau nak tanya? Demo jangan tanya dia. Ni tuan hamba. Nak tanya hamba. Hamba pukul bela dia. Maka muka laki ni tanya, acu nak tanya, dia pun mari nak kata depan. Acu nak kata depan, muka laki pun Quran Al-Mulk ni mari tahan. Patut dia pun mari kok kiri pula. Acu muka laki nak kata, dia mari kok kiri pula. Acu muka laki nak kata daripada belakang, dia mari tahan pula Al-Mulk. Nak kata ku alik kanan, Al-Mulk ni mari kata, molek tuan hamba. Nak kata ku atas kepala, dia tahan pula. Nak kata ke bawah, dia tahan pula. Itulah Al-Mulk. Bukan biasa-biasa Al-Mulk ni. Orang tak rasa aja. Dia rasa bila? Kalau dia mati panik, dia tahulah bagaimana pentingnya surah Al-Mulk dalam hidup dia. Kalau tuan-tuan boleh rakyat kata mati ni boleh 2 kali je. Ataupun mati sekali setengah pun tak apa. Takkan boleh. Mati sekali je. Berapa ramai orang yang ada dalam kubur, dia nyesal nak tubik ke atas muka bumi, semata-mata dia nak mengaji Quran saja. Bukan orang sini lah, orang lain. Zimbabwe mana tu. Orang sini pandang belakang insya-Allah. Pentingnya Quran. Jadi saya minta, kalau nak ada barakah ni, masjid wajib kena ada amalan. Amalan apa? Baca surah Al-Mulk setiap malam. Baca semua. Baca. Berapa minit? 7 minit je tuan-tuan. 7 minit. Ramadan tahun ni, habis kau apa Ramadan? 9.30, 10.
10. Habis 10, lepas sebelum ngatik baca ilmu. 30 malam. 30 malam. Minta tak email dah. Jasa baik tak email dan semua ahli je. Buat bacaan setiap malam. Baca. Buat gitu siapa tak kenal alif batal pun. Tak kenal alif batal. Kalau dia dengar seumur selama setahun. Dia boleh baca ilmu. Dia boleh ingat surah ilmu. Tanpa dia kena alif batal. Buat sama. Bui buka apa ni? Ada dah kau tak email? Kau tak ada lagi? Sini. Surah ilmu. Tepek. Ring. Buat 5 minit dah lagi. Ada lagi. 5 minit ilmu. Minta tolong buat 5 minit ilmu. Buat gitu. InsyaAllah. Tuhan dia akan tanya sah. Mula-mula dia tanya tak email. Lepas tu, tak email pun buat. Tak buat lepas belakang lain. Ada. Semua kena belakang. Oh, sedap dia buat atas tak email. Kita kata tak email. Ni ada mau support belakang. Saya lepas dah. Sebab saya main rakyat dah. Kita rakyat dah. Kena buat. Kalau kita nak ada barakah kampung tu, maka kita kena ada barakah Quran. Dia bukan buat amalan seorang-seorang. Dia kena amalan masjid. Barulah jadi. Dia malam baca. Mula-mula dia gerak mulut je. Tu email baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi. Dia apa dah? Mula-mula hidayah. Ada seorang student saya umur ni umur 78 umur dia. Dia ni kalau masa tanya orang baca Yasin ni, orang start Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Yasin tu dia boleh baca, dia pun sebut Yasin sebab saya dia ada nama Yasin. Dia boleh baca Yasin. Lepas tu Al-Quranil Hakim lain tu kan dia gerak. Siapa ke umur dia masa tu umur dia 60 lebih. Lebih ke 63, 62 lebih ke. Tuhan buka hidayah dan taufik dia. Dia pergi jumpa dengan Tok Imam. Kita ni tak pandang ngaji Quran. Ajar kita baca Yasin. Lah ni tuan-tuan. Dia duk baca Quran sebulan sekali khatam. Baca sendiri sebulan sekali. Walaupun dia baca. Innal ladhina kafaru sawa'un alaihim. Ngakak pun sebulan sekali khatam. Kita khatam. Bukan khatam. Faham tak? Sunat. Khatam sunat banyak kali. Kau ada orang nak sunat banyak kali? Orang lelaki sekali ada. Jadinya tuan-tuan jaga bab semaya. Yang kedua jaga dengan Quran. Yang terakhir 3 lah. 3 yang kita boleh bawa. Jaga bab sedekah. Jadi jaga bab sedekah ni pula. Nak jaga lagu mana sedekah dalam Ramadan ni? Kalau kita ada duit banyak mana, kita letak dalam sebulan. Agak-agak sebulan tu kita boleh berapa ya? Contoh kita boleh 30 ya sebulan. 30 ya. Maka 30 ya tu makna serias hari, betul ke tak? Maka serias hari tu tuan-tuan bagi 2. Sama-sama. Sama-sama tu tuan-tuan mari masjid, tuan-tuan sedekah dekat masjid. Dekah lepas Isya ke sekali, kemudian waktu subuh sekali, 2 kali. Apa? Siapa dia buat amalan start daripada Ramadan, awal Ramadan, bila nak start ni? Hari Isnin esok. Sebab tarawih dah. Dengan izin Allah dah. Tarawih dah kita. Maka start esok bawa pergi receh sama. Oboh dalam. Buat gini insya-Allah. Kita tidak akan tinggal malam Lailatul Qadar. InsyaAllah. Ni bila nak buat dia? Orang pun WhatsApp. Malam ni malam Lailatul Qadar. Tinggal pitih. Malam ni malam Lailatul Qadar. Tak bangun. Sejuk. Dia tinggal belakang. Ada belakang alasan. Malam Lailatul Qadar dia rasa mengatuk. Bukan mudah Tuhan nak pilih. Jadi nak suruh Tuhan pilih kena start daripada Allah. Kena sedekah. Jadi malam ni nak minta sedekah, pakat sedekah belakang walaupun sama pakat sedekah. Start saya tak ada sama. Saya ada 10 yang bobo 10 yang.
bubuh 10 jam. Pakat sedekah belakang lah. Pakat sedekah malam ni, start malam ni, kita pakat sedekah supaya apa? Nama dia Ihya Ramadan. Tuan-tuan tahu tak Ihya Ramadan ni apa? Ihya ni maknanya hidup kan. Nak suruh hidup Ramadan. Nak suruh hidup Ramadan. Takutnya gini, kalau tuan-tuan tak bubuh malam ni tak bubuh, insya-Allah esok meninggal. Takut tak ada. Hak mana umur 60 ke atas tu, boleh nak kira berapa tahun lagi, kira berapa hari, berapa jam. Kita ayat sungguh tu. Boleh nak kira 60, berapa tahun lagi? Ambo agak-agak dari 5 tahun lagi. 5 tahun ke 5 minit lagi demo tu. Sebab umur Nabi 63 je. Umur Nabi. Kata Nabi SAW, hadis dia, a'maru mi ummati sab'in baina sab'in wa sittin. Umur aku adalah di antara 60 hingga 70. Orang buat kajian satu dunia, umur yang paling tinggi sekali lah ni 150. Dan biasanya 120 tu dia tak kagum. Umur 100. Kalau umur lah ni, kita masih lagi 60-70, gagah lah. Tak ada pitih nak ke mana ustaz? Kalau orang tak ada pitih nak sedekah pula. Kalau dia tak ada pitih nak sedekah lah ke mana? Ada cara dia nak sedekah. Ya dah. Cara dia nak sedekah, kalau kita ni tak ada pitih nak sedekah, mari masjid tiap-tiap pagi, mari masjid. Lepas tu kita ambil tai-tai cicak, sapu. Dia panggil sedekah tenaga. Sapulah. Arwah Tok Guru, sebab saya dekat rumah arwah Tok Guru. Saya pun pelakor. Arwah Tok Guru, masa dia hidup, pukul 2-3 pagi, dia bangun, dia gegah tandah masjid. 2-3 pagi. Kita boleh mari sini. Nak mari masjid pun takut hati. Wana nama tak mari masjid? Tak boleh. Ada Islam. Mari je insyaAllah. Jadi, saya je kali ini sebab apa? Saya tengok 225 jam ni. 225. Saya tak tahu jam apa. Mesti ambil. Jadi kita kali, apa? Tak tengok jam pukul 9. Boleh dah. Pada setakat tu dah dulu. InsyaAllah. Jadi, Imam minta kita lancarkan tabut Ihya Ramadan. Tapi saya akan serahkan ke Imam untuk majlis penyerahan melancarkan tabut Ihya Ramadan pada malam ini. InsyaAllah kita pakat-pakat sedekah belakang dah. Kalau tak ada kata, tak main ada kata tak? Kek aku. Tak ada kek aku. Nombor akaun ada? Nombor akaun ada, pakat mari belakang dah. Pakat sedekah. Jangan sedekah sama. Sedekah 5,000. Awak ada lah. Okey, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya serah kepada email, lepas tu kita doa kejap lagi. Makanya kita kutip daripada sekiranya Al-Fatihah Islamnya 3 hasilnya. Pertamanya Yusuf kita berkegagalan di atas supaya Yusuf karenanya supaya ini antara amalan yang mula-mula sekali Islam. Kalau dulu supaya maka amalan lain pun diikuti. Dan yang keduanya ialah mengenai membaca Al-Quran. Baca Al-Quran ini akan nanti ada kubur dan tadi barzakh yang menjadi peneman kita. Peneman yang punya seterusnya sehingga bersyukur. Dan yang ketiganya yang sedekah, ustaz sedekah. Sebab yang ini, sebab bulan Ramadan ni kita buat sunat ibadah pada seperti apa
besarnya istimewanya Ramadan. Ada bulan lain buat hak sunat, Boleh hak sunat je lah. Jadi Ramadan ni buat hak sunat dibalas seperti hak wajib. Kena rebut lah peluang itu dah. Jadi dengan itu saya selaku pengerusilah masjid ni, saya merasmikanlah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim tabun ihya Ramadan bagi masjid mungkin tempoyak ini pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh mari belakang. Nak lah ni kata ni. Nak wila ni. Ya. Kalau tak dia tak ingat dah mana. Dia jemput. Mari. Mana ada mari wila belakang. InsyaAllah. Foto. InsyaAllah. Ambil foto sah. Ambil gambar. Semua untuk iya lah. Ya. Okey, pandai. Okey. Alat perempuan tu ada tabun dah. Ada. Batu. Okey. Kita Apa tu? Ya. Dan makluman juga kepada para jemaah yang dimuliakan pada malam ini, selain daripada tabun ihya Ramadan, kita juga akan lancarkan tabun am masjid. Tabun am masjid ni untuk kegunaan selain pada ihya Ramadan lah. Dan juga ihya Ramadan ni kita akan pergi kepada tabun am masjid jugalah. Sekiranya ada berlebihan pembelajaran di dalam Ramadan ini. Itulah makluman. Cuba sedikit. Okey. Bolehlah 1000 mana ni. Kita nak mana boleh dah. Okey. Pandai. Pandai. Okey. Ada. Pandai. Sini. Okey. Okey Ustaz, tutup sikit dah. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Tiada daya dan kekuatan melainmu, Ya Allah. Kurniakanlah rezeki kami, dipanjangkan umur, Ya Allah. Supaya malam esok, Ya Allah, kami berkesempatan untuk masuk bulan Ramadan yang mulia, Ya Allah. Kurniakan kepada kami, Ya Allah, rezeki supaya kami dapat dipanjangkan umur kami, Ya Allah. Supaya kami direzekikan dapat melalui Ramadan yang mulia, Ya Allah. Kurniakanlah rezeki kepada kami, rezeki kesihatan, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki, Ya Allah, rezeki iman dan Islam, Ya Allah. Rezeki daya dan kekuatan, Ya Allah. Rezeki kemanisan iman, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami supaya kami mendapat Ramadan yang terbaik daripada Ramadan yang sebelum ini, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami, Ya Allah, malam yang dipanggil malam Lailatul Qadar, Ya Allah. Ya Allah, kami terasa rindu dengan Ramadan, Ya Allah. Kami rindu dengan Ramadan, Ya Allah. Kami rindu dengan Ramadan, Ya Allah. Kami rindu dengan Ramadan, Ya Allah. Ya Allah, berilah kami, Ya Allah, kerinduan kami dalam Ramadan pada tahun ini, Ya Allah.
kerinduan kami sehingga kami dapat bersama dengan Quran ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami, sahabat kami, keluarga kami, keturunan-keturunan kami ya Allah, supaya kami dapat pandai baca Quran ya Allah. Supaya kami ya Allah sebelum kami meninggal dunia ya Allah, kami dapat pandai baca Quran ya Allah. Kau jangan matikan kami selagi kami tak pandai baca Quran ya Allah. Jangan matikan kami sebelum kami istiqamah dengan Quran ya Allah. Sebelum kami konsisten dengan Quran ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Kurniakanlah dalam Ramadan yang mulia ya Allah kesempatan rezeki ya Allah. Kami dapat melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi ya Allah. Walaupun hanya sekejap saja ya Allah. Kurniakanlah rezeki Ramadan tahun ini ya Allah, supaya kami dapat melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi ya Allah. Kurniakanlah rezeki kepada kami ya Allah. Ramadan tahun ini dikurniakan rezeki dapat melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi ya Allah. Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, berilah kurniakanlah rezeki keuangan kepada kami supaya kami ya Allah dapat memberikan rezeki, memberi makan kepada orang yang berpuasa ya Allah. Ya Allah, banyaknya kelebihan orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa ya Allah. Seperti mana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memberi makan ya Allah, maka dia pahalanya seperti mana orang itu berpuasa ya Allah. Pahalanya sepenuhnya ya Allah. Kurniakanlah rezeki supaya kami dapat memberi makan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa ya Allah. Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berilah ketenangan, kebahagiaan, keberkatan kepada ahli jemaah masjid ya Allah. Masjid Tempaya ini ya Allah, dan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di mana pun ya Allah. Berilah kebahagiaan, ketenangan, keberkatan dalam hidup ya Allah. Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Ya Allah, angkatlah doa kami seperti mana Kau angkat doa hamba-Mu yang saleh dan salihah tanpa hijab-Mu ya Allah. Angkatlah doa kami tanpa hijab-Mu ya Allah. Angkatlah doa kami tanpa hijab-Mu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi ala alihi wasallam wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.